Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang bukan sebarang pantang. Pantang pertiwi dicabar jangan. Datang bukan sebarang datang. Datang ke sini demi perjuangan. Ada pantun baru. Suara rakyat, suara keramat. Bubar parlemen, pilihan tepat. Tidak perlu merompat-lompat, kembalikan kuasa kepada rakyat. Setuju? Ayuh pulihkan demokrasi, jangan mulakan autokrasi. Kelak rakyat akan membenci bila pimpinan lupakan diri. Tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT dengan izin dan limpah kurnianya juga. Maka saya dapat bersama dengan Ustaz Idris Ahmad, teman lama, dengan Dato' Alwi Cik Ahmad, teman separti, YB Muhammad Sanusi, Ustaz Ahmad Yahya, Dr. Ahmad Fakhruddin, dan ada 3 orang YB lagi sebenarnya, YB Pendang, YB Jerai, dan juga YB Sik ada di bawah sana. Kalau mereka masih ada lagi, saya rasa ada lagi ya. Tuan-tuan dan puan, 3-4 hari ini adalah merupakan hari yang cukup bersejarah pada kami berempat ahli parlimen yang ada di sini. Cukup bersejarah kerana kerajaan Malaysia ni jadi caca merba lintang pukam. Perdana Menterinya letak jawatan, kemudian ambil balik perkataan PM interim seumur hidup kita kali pertama mendengar. Ada seorang menteri, dia sekarang bekas menteri, dia tak sebut Perdana Menteri interim, dia panggil Perdana Menteri Intercom. Itu lain betul maksud dia tu. Sebab tak pernah dengar, tidak ada istilah itu sebelum ini. Berapa lama Malaysia ni nak dengar nama Mahathir Anwar, Mahathir Anwar, Mahathir Anwar? Cukup dengar nama lain pula. Alwi Ahmad, Ahmad Maslan, Idris Ahmad, Ahmad belaka tu. Cukuplah 2 nama itu. Betul tuan-tuan? Jika jadi 2 hari bulan ini, sidang khas Dewan Rakyat, kita masih menunggu pengumuman rasmi daripada Istana Negara. Jika jadi pada 2 hari bulan ini, hari Isnin, sidang khas Dewan Rakyat dengan hanya satu agenda untuk memilih Perdana Menteri, doakan kami agar istiqamah. Sebagaimana kata Dato' Alwi tadi, istiqamah. Istiqamah ni kalau orang-orang lelaki macam kami ni ada maksud lain. Ikatan suami takut isteri di rumah. Istiqamah. Itu sebab kami semua yang baris depan ni, 1, 2, 3 ni yang saya tahu dah 3 orang ni, isteri seorang je tuan-tuan. Tak tahulah yang lain. Mudah-mudahan kami ni istiqamah. Walau berapa guni pun ditawarkan, kami akan terus istiqamah dengan apa yang kami telah nyatakan pada Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong, supaya kita tidak akan memilih sesiapa, yang kita pilih ialah bubarkan Parlimen Malaysia ini. Setuju tuan-tuan? Setuju? Mudah-mudahan. Hari itu Barisan Nasional kalah. 9 hari bulan 5 2018. Setahun, 9 bulan, 10 bulan yang lalu. 4 sebab. Pertama, fitnah yang macam-macam. Yang dispin, yang diulang-ulang, fitnah yang macam-macam terhadap Datuk Najib, terhadap pemimpin-pemimpin termasuk saya, dan ramai lagi. Itu pertama. Yang kedua, punca kita kalah kerana pembohongan besar-besaran
pembohongan manifesto besar-besaran yang menyebabkan anak-anak muda U-turn menyokong mereka. Seorang ketua bahagian bertanya dengan seorang anak muda di kampungnya, "Kamu dulu mengundi PH?" "Ya," dia kata, "mengundi PH, Datuk. Saya ada hutang 30.000, isteri saya hutang 30.000, PT-PTN campur 2, 60.000. Kami berdua memangkah PH, 3 saat memangkah, dengan harapan 60.000 langsai. Ada langsai 60.000, tahu puan ada? 1 sen pun tak ada langsai. Pembohongan besar-besaran. Harga minyak ada turun ada? Tak ada, tuan-puan. Tol ada hapus ada? Tak ada, tuan-puan. Apalagi KWSP untuk wanita ada dapat langsung, tak nampak bayang. RM500 untuk kita pergi klinik swasta, kononnya untuk membantu B40 yang susah mendapat perubatan, tak nampak bayang. Suruhanjaya Diraja untuk Felda, untuk tabung haji, untuk 1MDB, untuk MARA, dijanjikan satu pun Suruhanjaya Diraja itu tidak dilaksanakan. Itu dia sebab kedua kenapa kami kalah, kerana pembohongan besar-besaran. Sebab ketiga kenapa kalah, tadi Datuk Alwi ada sebut, 4 juta orang tidak mendaftar sebagai pengundi. 2 hari lepas di Istana Negara saya jumpa Datuk Azhar Harun, Datuk Azhar Harun, pengerusi SPR. Beliau juga berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong, kami berjumpa Yang di-Pertuan Agong untuk memilih siapa Perdana Menteri. Tuan-puan, saya bertanya pada Datuk Azhar Harun, berapa sebenarnya yang tidak mendaftar ini? Beliau kata, sekarang 4,5 juta. 4.500.000 tidak mendaftar, tuan-tuan. Majoriti dia kata Melayu Bumi Putra yang tak mendaftar. Harun ni orang Kedah, tuan-tuan. Orang mana? Jerlut. 4,5 juta, majoriti Melayu Bumi Putra. Bayangkan, kita telah mengurangkan kuasa yang ada di tangan kita. Akhirnya negara ini ditentukan oleh orang yang minoriti, yang Datuk Alwi sebut tadi. 30% menentukan, walhal kita 70%. Penduduk Malaysia ini 70% Melayu Bumi Putra. Daripada 100 orang, 70 orang. 22 orang Cina, 7 India, 1 lain-lain. 22 campur 7, 29 campur 1, 30, campur 70, 100. Tuan-puan, itu sebab ketiga. Sebab keempat, kita kalah. Barisan Nasional kalah kerana berpecah. Kalau UMNO dan PAS dari dulu lagi sebelum PRU yang ke-14 bersama dalam muafakat nasional umpama ini, kita tidak akan kalah kerana ada 32 kerusi parlimen. Dicampur undi PAS dan undi Barisan Nasional, pada saat dan ketika ini 32 kerusi itu kalah. Tetapi sebenarnya kerusi itu tidak patut kalah kalau kita hanya hantar seorang calon, yaitu PAS atau calon UMNO. Di Kedah ini sebenarnya kita tidak patut kalah di Jerlun, tidak patut kalah di Kubang Pasu. Di mana lagi? Pokok Sena, Mahfuz Omar. Sebenarnya kita patut menang di situ. Di Merbuk kita patut menang. Di Sungai Petani kita patut menang. Kulem Bandar Baru kita patut menang. Kuala Kedah kita patut menang, insya-Allah. Tuan-tuan, kerana kita berpecah, hilang 32. Pada malam 9 hari bulan 5 2018 itu, mereka ada kerusi 121 sebelum melompat-melompat. Bayangkan kalau kerusi mereka 121 itu tolak 32, confirm kita yang kerajaan, mereka pembangkang, tuan-tuan. Ini punca kalah yang keempat. Dan kita jangan berpisah lagi. UMNO dan PAS ini jangan berpisah lagi sampai hari kiamat. Boleh tambah boleh?
InsyaAllah. Dan kita akan pergi ke pilihan raya kecil. Pilihan raya umum kita akan pergi. Pilihan raya kecil 5 sudah kita pergi. 5 kita menang. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala. Bermula di Cameron Highland, Pakatan kita, Muafakat Nasional menang. Di Semenyih menang. Di Rantau menang. Di Tanjung Piai betul-betul sebelah Parlimen Pontian. Parlimen saya. Dalam satu daerah yang sama. Mula-mula kita kalah 524. Kita letak calon Cina. Menang 15,086 tuan-tuan. Terperanjat semua orang. Dengan izin Allah kita menang baru-baru ini di Kimanis. Yang asal cuma menang 100 lebih. Jadi menang 2029. Tuan-puan, kalau kita bersama, insya Allah kita boleh menang dalam PRU yang tidak berapa lama lagi. Yang dipanggil snap election atau pilihan raya serta-merta yang tidak berapa lama lagi akan diadakan kalau kita Muafakat Nasional tidak menyokong mana-mana blok, sama ada blok Muhyiddin ataupun blok Anwar Ibrahim pada 2 hari bulan 3 ini. Nak kami sokong atau tidak, tuan-tuan? Jangan sokong, kerana gatal tangan lama dah untuk memangkah calon Muafakat Nasional pada PRU yang akan datang yang tak berapa lama lagi. Betul? Hidup. Macam tak hidup. Kuat-kuat sikit, Omar. Genggam tangan. Hidup. Hidup Muafakat. Hidup. Hidup rakyat. Tolak. Tolak DAP. Hancur. Hancur zalim. Takbir. Tuan-tuan puan-puan, kalau nak pilihan raya ini, kena ada strategi. Maka apabila kita balik nanti, fikirkan strategi masing-masing. Satu daripadanya telah dinyatakan oleh Dato' Alwi, jangan kita berebut kerusi. Kalau UMNO pergi sendiri, UMNO kalah, tuan-puan. Kalau PAS pergi sendiri, PAS kalah. Tetapi kalau UMNO memerintah 79 kerusi Barisan Nasional dulu sebelum melompat, insya-Allah kita boleh menang balik. Satu daripada 79 itu ialah Kimanis. Satu lagi daripada 79 itu ialah Cameron Highland. Kita dah buat percobaan 2 daripada 79 kita sudah menang. Jadi kita ada 79 dalam tangan, insya-Allah. Kalau kita bekerjasama dengan baik dengan GPS Sarawak. Sarawak ini boleh hantar saya, tuan-tuan, sebagai negosiator. Kerana isteri pertama saya orang Sarawak, tuan-tuan. Isteri kedua belum ada. Tadi istiqamah. Ikatan suami takut isteri di rumah. Tapi kalau tuan-puan nampak jalan-jalan ada orang lelaki pakai baju Adidas, jaga-jaga. Sebab Adidas itu ada duit, isteri 2, apa salah? Kalau kita berbaik dengan GPS, 79 kerusi dalam tangan, 18 kerusi PAS insya-Allah dalam tangan, dan ada 32 kerusi yang saya sebut tadi, kerusi Muafakat Nasional. Insya-Allah juga dalam tangan. 79 campur 18 campur 32. Campurkan sekarang, tuan-tuan. 129 kita memerintah, insya-Allah mereka jadi pembangkang. Masa itu tamat sudah cerita Anwar Mahathir macam tak ada orang lain di Malaysia ini. Tetapi harapnya 2 hari bulan ini Anwar Ibrahim yang 92 kerusi itu cukup 92 sahaja. Harapnya tidak ada pembelian yang dilakukan. SPRM, oi, Latifah Koya, rupa-rupanya belum kahwin, tuan.
Ada sesiapa berhajat? Latifah Koya, dengar. Ini live ya? Saya rasa dia dengar malam ni. Yang kau tangkap Mak Maslan buat apa? Ni cari Anwar Ibrahim dan kuncu-kuncunya 3 hari ni. Tengok siapa yang nak dibeli oleh Anwar Ibrahim. Itu kerja sepatutnya. SPRM ni kerja begitu. Saya dizalimi, tuan-tuan. Konon saya menerima 1 cek. Cek itu bukan nama Ahmad Maslan. Cek itu tunai. Dituduhnya saya ambil. Saya tak ambil. Kalau perlu bersumpah laknat, bila tiba masanya, saya boleh bersumpah laknat bahawa saya tak pernah tengok pun cek itu, tak pernah ambil cek itu, tak pernah suruh orang lain ambil cek itu. Tiba-tiba saya dituduh dan didakwa di mahkamah. Tak apa. Yang menuduh itu, tuan-puan, yang sign tuduhan itu, tuan-puan, siapa dia? Tommy Thomas. Yang memberi arahan cadangan pada Tommy Thomas, siapa dia? Latifah Koya. Saya dizalimi, dan doa orang yang dizalimi ini tidak ada hijab. Ramai betul yang dizalimi. Doa orang yang dizalimi tidak ada hijab dan diterima oleh Allah SWT. Kami semua mendoakan kerajaan PH jatuh. Jatuh sudah kerajaan PH ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan PH ini sudah tiada lagi dalam dunia ini. Tiada lagi kerajaan PH, tuan-puan. Jatuh sudah kerajaan PH. Tiada lagi Menteri Kewangan Lim Guan Eng. Tidak ada lagi Menteri Teresa Kok kelapa sawit, minum sesudu sawit. Tak ada. Dah habis dah mereka itu. Hancur dah mereka itu. Kerana ramai sangat orang yang dizalimi oleh mereka ini. Jatuh sudah kerajaan itu. Yang kita tidak mahu 2 hari bulan ini wujud PH 2.0. Itu yang kita tidak mahu. Kalau Anwar Ibrahim 92 kerusi, membeli kerusi-kerusi yang lain, kemungkinan PH Pakatan Harapan 2.0 pula boleh wujud. Tuan-puan, 92 kerusi Anwar Ibrahim itu. Saya nak beritahu, 92 kerusi Anwar Ibrahim itu, 59 bukan Islam, 33 sahaja Islam, tuan-tuan. Ini dia. 59 ahli parlimen yang menyokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dengan menandatangani dokumen di hadapan Yang di-Pertuan Agong. 59 tangan-tangan itu adalah tangan bukan Islam, tuan-tuan. 33 sahaja Islam. Kalau Anwar Ibrahim membeli lagi entah siapa, masih lagi kerajaan itu dikuasai oleh bukan Islam, lebih ramai daripada orang Islam. Inikah yang kita inginkan? Pada malam 9 hari bulan 5, 121 ahli parlimen yang membentuk kerajaan PH itu, lebih ramai ahli parlimennya bukan Islam daripada ahli parlimen Islam. Ingat, itu orang-orang Islam di Malaysia. Wah, apabila saya sebut begini, mereka kata saya menimbulkan kebencian di kalangan kaum. Saya peduli apa, tuan-tuan? Di Melaka, 15 mereka, 13 kita. 15 mereka yang memerintah Melaka itu, 9 bukan Islam, 6 sahaja Islam. Yang 6 Islam itu salah seorangnya, tuan-puan, yang menyebut, aku YB ke engkau YB? YB beliau, tuan-puan. Itu 96. Walhal negeri Melaka ialah negeri majoriti penduduknya Islam. Tapi diperintah oleh 9 bukan Islam, 6 sahaja Islam. Kita berpindah ke negeri Selangor. Negeri Selangor, ya, ramai yang Islam daripada Islam. Namun, penentuan dalam dasar-dasarnya masih dikontrol oleh bukan Islam. Perak, tuan-puan, kita 30, mereka 29. 30 itu melompat 2, jadi 28. 29 dapat 2, jadi 31. Mereka memerintah. Daripada 29 kerusi mereka itu, daripada 29 kerusi asal mereka itu, 18 bukan Islam, 11 sahaja Islam, tuan-tuan.
Walhal negeri Perak, negeri majoriti Islam, diperintah oleh orang bukan Islam, negeri majoriti Islam. Negeri Sembilan, satu lagi negeri Islam, negeri lebih ramai bumi putra Islam daripada bukan Islam. Negeri Sembilan, 20 mereka, 16 kita. Daripada 20 kerusi itu, 13 bukan Islam, 7 sahaja Islam adun dalam negeri Sembilan yang memerintah negeri Sembilan. Sekali lagi, bangsa minoriti memerintah bangsa majoriti di Perak, di Melaka, di negeri Sembilan, di wilayah persekutuan, di Malaysia ini bangsa minoriti memerintah bangsa majoriti. Yang menyokong Anwar Ibrahim 66% bukan Islam, 34% sahaja ahli parlimen Islam yang menyokong Anwar Ibrahim. Dan kita jauhkan balak wujud PH 2.0 pada 2 hari bulan 3 ini di Dewan Rakyat. Mudah-mudahan Anwar Ibrahim tidak akan dapat mencapai cita-citanya menjadi Perdana Menteri yang ke-8. Biar Perdana Menteri ke-8 itu sama ada UMNO atau juga PAS, insya Allah mudah-mudahan ada PRU tak berapa lama lagi. Sudah bersedia tuan-tuan? Sudah? Boleh kita tawan negeri Kedah ni? Boleh? Saya dapat tahu petang tadi, Mukhris masih lagi jadi Menteri Besar dengan disokong oleh beberapa adun DAP. DAP ini kenapa kita menentang? Dalam perlembagaannya tidak ada Islam agama persekutuan. Dalam perlembagaan DAP tidak ada raja-raja Melayu. Dalam perlembagaan DAP tidak tercatat bangsa bumi putra hak istimewa Melayu. Dalam perlembagaan DAP nak jadikan Malaysia ini negara sekular, sedangkan kita mengatakan bahawa negara Malaysia ini negara Islam, negara umat Islam. Itu dalam perlembagaan DAP. DAP ini dipanggil Democratic Action Party Socialist Youth, pemudanya. Sosialis ada dalam perkataan Democratic Action Party Socialist Youth ataupun DAPSI, pemuda-pemudanya. Sosialis ini adik-beradik komunis, tuan-tuan.